Lalu ringkas cerita, tahun seterusnya mereka datang lagi. Lalu terjadilah peristiwa besar dalam sejarah Perjanjian Aqabah 1, Perjanjian Aqabah yang kedua. Apa dia Perjanjian Aqabah? Dalam tu antara isinya wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib membantu dan mendukung perjuangan Rasulullah, jangan mensyirikkan Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak perempuan hidup-hidup, jangan melakukan saksi palsu dan sumpah bohong dan beberapa perkara yang lain. Itu antara isi-isi Perjanjian Aqabah. Dan kali ini kedatangan mereka minta Rasulullah hantar seorang duta, seorang wakil bersama mereka untuk balik ke bumi Yasrib. Kami nak tunggu setiap tahun musim haji ni lambat. Kami perlu mempelajari tentang Islam. Nak belajar bila? Setiap tahun musim haji baru boleh jumpa Nabi, tanya Nabi tu ni. Bila pula nak tanya? Tahun musim haji tahun depan pula lah. Jadi kalau boleh hantar seorang sahabat kamu, kami bawa balik dengan kami tanya dia terus. Dia sebagai wakil kamu di bumi Yasrib ni. Jadi saranan daripada mereka diterima baik oleh Rasulullah. Cuma nak pilih siapa sekarang ni? Sahabat Nabi ramai. Lalu tilik punya tilik, tengok punya tilik, Rasulullah berkenan untuk menghantar Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, kalau nak kira masa tu, Mus'ab bin Umair salah seorang sahabat yang sudah agak kelewatan berbanding sahabat-sahabat lain yang ada. Ramai lagi sahabat senior Rasulullah, Abu Bakar ada, Uthman ada, Ali ada, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. Ramai sahabat senior, sahabat besar yang bagi perkiraan kita lebih layak untuk tanggung dan galas tanggungjawab yang diberikan kepada Mus'ab. Mus'ab ni antara orang yang muda, tapi apa kelebihan yang ada pada Mus'ab berbanding dengan sahabat lain? Tentu ada yang special. Tuan-tuan, Mus'ab ni zaman remaja dia sebelum masuk Islam, kehidupan Mus'ab adalah satu kehidupan yang diidolakan oleh mana-mana lelaki dalam dunia ni. Segala-galanya ada pada Mus'ab. Mus'ab adalah seorang lelaki yang tampan dan handsome. Mus'ab dikurniakan otak yang geliga dan cerdas. Mus'ab adalah anak hartawan dan anak bangsawan dilimpahi dengan harta. Mus'ab dimanjai oleh kedua ibu bapanya. Mus'ab digilai dan diidolakan oleh ramai wanita-wanita di Mekah. Apa lagi kita sebagai orang lelaki yang tak mau benda yang ada pada Mus'ab? Handsome, tampan duk di kita, duit banyak, kaya duk di kita, otak cerdas, otak bijak, otak geliga duk di kita, mak bapak sayang kat kita, keluar rumah betina berkerumun nak dekat dengan kita. Apa lagi yang kita nak? Ke ada orang tak mau benda tu? Abang nak abang? Abang senyum saja sambil angguk. Nak. Pendek kata, keinginan pada lelaki ada pada kehidupan Mus'ab. Tapi dia tinggalkan semua itu bila dia melihat sesuatu yang pada hati dan jiwa dia tidak kena. Bila mana pada masa itu Rasulullah mendakwahkan Islam, ramai yang masuk Islam dari golongan sederhana dan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang ada tuan. Seperti Bilal bin Rabah, ada majikan, ada tuan dan berapa sahabat lain yang menyaksikan berlaku penolakan daripada majikan dan tuan-tuan. Sahabat Nabi ni diseksa, sahabat Nabi ni didera, sahabat Nabi ni dihukum. Jadi dia melihat di sini kesihannya dia pada pemeluk-pemeluk sahabat-sahabat Nabi yang diseksa ni. Macam ada sesuatu yang tak kena. Adakah kerana berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza pemikiran mereka harus dilakukan sedemikian rupa? Dan akhirnya bila cahaya hidayah terpancar, itulah yang membawa Mus'ab ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di situ kan pusat awal Rasulullah mendakwahkan dan mengajarkan para sahabat. Dia masuk Islam, dia berbaiat dengan Rasulullah.
Akhirnya dia sembunyikan Islam dia. Dia takut dekat mak dia. Mak dia wanita yang garang, wanita yang pada dirinya prinsip, tak ada tawar-menawar. A kata dia, A lah. B kata dia, B lah. Siapa mak dia? Khunnas. Mak dia ni adalah antara orang yang sering menjemput pemuka-pemuka Quraisy datang rumah mereka. Ada parti ke, ada function ke, ada perayaan yang besar-besar, memang tempat rumah Mus'ab ni jadi tumpuan. Bila rumah Mus'ab jadi tumpuan, sebelum dia masuk Islam, inilah special Mus'ab. Bila rumah dia jadi tempat begitu, dia jadi bahagian komunikasi, bahagian layan orang, bahagian layan tetamu, bersembang dengan mereka, menguruskan hal ehwal mereka. Apa dia? Hari ini yang kita namakan ilmu protokol tu. Orang besar-besar nak mari disantuni, dilayan, komunikasi macam ni. Protokol itulah kriteria yang tak ada pada orang lain. Sebab dia dah biasa berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, tu sebab Rasulullah pilih Mus'ab. Dan satu lagi, walaupun singkat waktu tu dia belajar bawah didikan dan tarbiyah Nabi, sebab otak dia bijak, otak dia geliga, dia cepat tangkap pelajaran-pelajaran. Dengan dua benda ni, Rasulullah hantar dia ke bumi Yasrib. Jadi pilah dia balik dengan geng-geng As'ad tadi. Sampai di bumi Yasrib, ni penting. Sebab bila kita duduk tempat orang, kita kena bermuamalah dengan macam-macam jenis dan pattern perangai manusia. Ada hak jenis cakap sikit, mudah dengar, hati lembut. Ada hak jenis cakap sikit, muka dah merah nak marah. Ada jenis cakap sikit, angkat tangan dah. Ada jenis cakap sikit, kaki terangkat dah. Macam-macam jenis orang. Hak lembut senang, hak jenis sederhana mungkin lebih senang, hak lebih keras, hak jenis pemarah, hak jenis defend dia punya pegangan, defend dia punya akidah, lagilah payah. Akhirnya, pendek cerita ringkas, banyak dah tokoh-tokoh besar dah masuk Islam di tangan Mus'ab. Antaranya siapa? Antaranya ialah Sa'ad bin Mu'az, sahabat besar ni, masuk di tangan. Sa'ad bin Ubadah, Amru bin Jamuh, Usaid bin Hudair. Ni semua 4 orang ni mudah kata, kalau kampung 4 orang ni saja masuk Islam, satu kampung boleh masuk Islam kerana 4 orang ni. Sampai bila mereka ada setengah, ni bukan kata setengah, ni memang riwayat yang disebut dalam kitab sirah. Ada sekumpulan orang ramai mari nak marah dekat As'ad bin Zurarah sebab bawa Mus'ab ni. Perlu apa bawa orang ni datang tempat kita? Duk cerita pasal Islam, duk cerita pasal Islam, ramai orang masuk Islam. Dia tak tahu lagi pasal 4 orang ni. Tiba-tiba 4 orang tu mari duk depan. 4 orang tu dah masuk Islam. Contoh, 4 orang tu siapa tadi? Tadilah Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Amru bin Jamuh. 4 orang ni kata kami dah masuk Islam. Bila hak ramai ni tengok tokoh-tokoh 4 masuk Islam, dia kata kalaulah 4 orang ni masuk Islam, kita tak masuk lagi, tak jadi apa. Kalau dah depa ni masuk Islam, kita pun kena masuk Islam lah. Ni nak cakap kadang-kadang ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Orang yang dengar cakap dia dalam satu-satu kampung adalah biasanya jenis orang macam ni. Dulu kan ada jenis, contoh lah ni, ada pakcik-pakcik dulu dia allergic hospital, allergic jarum tak. Dia kalau boleh nak makan ubat duduk kat rumah je. Hospital demam, tak mau dia hospital. Orang tu pergi pujuk tak mau, anak sendiri tak mau. Dia jenis adalah ada seorang tu. Pakcik dia buat ayat-ayat, aku setuju pergi hospital. Orang lain semua tak makan saman, bila pergi cakap dengan orang tu dia boleh jadi setuju. Apa specialnya orang tu tak tahulah. Mungkin dari sudut komunikasi dan cakap dia boleh pergi hospital. Orang macam ni, orang di kampung dengar cakap, adalah seorang dua. Biasanya including kalingan Tok Mengulu lah tak? Sebab tu orang kat dia Tok Mengulu. Baik, selesai hak tu.